Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab Muhimmah. Kita sambung pada tajuk yang baharu. Ini suatu tambih pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikuti bagi suaminya. Kita terus masuk tajuk yang baharu. Tajuk yang lama tu sikit sangat dah. Kita masuk tajuk yang baharu. Kalau dulu kita membicarakan tentang azab kepada orang yang derhaka pada suami dia. Sekarang kita masuk pula kelebihan perempuan yang taat kepada suami dia. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat. Yang pertama, mukaddimah dia, seorang perempuan, seorang isteri wajiblah taat kepada perintah suaminya. Apa barang sekalipun, selagi mana perintah suaminya itu tidak membawa kepada maksiat. Kalau membawa kepada maksiat, tak wajib taat. Tak dikira derhaka pun kalau tak taat. Tetapi kalau dia menyuruh benda yang tidak maksiat, maka wajiblah atas seorang isteri itu taat. Kalau tak taat dosa. Sebab itu ada orang perempuan yang tak mau kahwin. Dia kata susah. Nanti saya tak boleh taat dengan suami saya, jadi penin. Baik saya bujang, Ustaz. Baik saya tak menikah, lagi senang. Tak ada nak taat, tak ada nak kira bicara. Hidup saya senang, tak payah minta izin apa semua. Saya jawab, terpulang pada akak. Akak tak nak kahwin, terpulang pada akak. Tetapi kalau kahwin, lagi besar manfaatnya daripada tidak berkahwin. Kerana berapa banyak jalan nak masuk syurga dengan sebab menjadi isteri yang solehah. Berapa banyak jalan yang mudah masuk syurga dengan sebab pahala yang banyak dengan sebab menjadi isteri. Lagi banyak daripada yang jadi bujang. Kalau akak nak juga bujang, terpulang. Tapi kita akan baca dalam kitab ni, berapa banyak pahala-pahala yang dapat apabila isteri tadi taat kepada suami dia. Sehinggalah dia boleh masuk dalam syurga melalui mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Akibat daripada suami redha pada dia, dia taat kepada suami dia. Dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya, kerana berkahwin itu suatu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seseorang. Maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Bukan menjadi hamba. Menjadi seperti lain. Menjadi hamba lain. Menjadi seperti hamba lain. Menjadi hamba lain. Kalau menjadi hamba, mana ada keadilan? Kalau jadi hamba, tak wajib pun bagi pakaian pada dia. Kalau jadi hamba, tak wajib pun bagi nafkah pun, yang mana dapat sebagai seorang isteri. Tetapi bila jadi isteri, kedudukan dia lebih daripada seorang hamba. Nafkah dia tak sama dengan nafkah hamba. Pakaian dia tak sama dengan pakaian hamba. Bermalam dia tak sama. Jadi sebab itu, kena bezakan. Sebab ada orang perempuan, dia kata, cuba tengok. Islam menjadikan isteri, menjadikan orang perempuan hamba suami dia. Salah. Kalau hamba boleh merdeka, boleh jual. Tapi isteri mana boleh jual? Isteri kena jaga. Disoal kalau kamu tak adil pada dia. Diberikan balasan kalau kamu buat zalim pada dia. Jadi yang maksud di sini ialah, jadilah isterinya itu seperti hamba tu apa?
maknanya kena taat kepada tuan. Suami tu tuan. Bila isteri jadi macam hamba lah. Nak pergi mana kena minta izin. Nak berhias untuk suami. Apa benda pun tanya suami dulu. Itu maksud dia. Bukan maksudnya jadi hamba. Tak ada belas kasihan ke, zalim ke, apa benda tak ada. Isteri kena jaga dengan penuh kebaikan oleh suami dia. Baik, maka setengah daripada kelebihan perempuan yang mengikut bagi suaminya, pertama sekali dia sebut dalam kitab ni, masuklah dia ke dalam syurga. Tu dia. Awal-awal perempuan masuk syurga jika dia taat pada suami dia. Yang ni yang jarang dibicarakan. Yang dibicarakan orang perempuan ni jadi hamba. Yang selalu disebut orang perempuan ni kelas kedua. Yang selalu dibicarakan dalam masyarakat, orang perempuan ni seolah-olah jadi kuli. Orang perempuan ni hanya jadi menteri buruh, melahirkan anak saja. Orang perempuan ni hanya orang dapur saja. Orang perempuan ni tak ada hak. Macam-macam dia konden Islam. Padahal Islamlah yang mengangkat martabat perempuan. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, "Idza sallat al-mar'atu khamsaha." Apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang 5 waktu. Wa shamat syahraha. Dan apabila mengerjakan akan puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan apabila ia memelihara akan farajnya, wa ata'at zaujaha, dan mengikut ia akan suaminya, qila laha udkhulil jannah, maka dikatalah kepada perempuan itu, masuklah kamu ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, mana-mana pintu yang kamu nak masuk, masuklah. Hadis telah menceritakan akan dia oleh Imam Ahmad. Tuan-tuan yang saya hormati, ada 4 benda yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Yang pertama, kata dia, jika dia semayang, iza salat al-mar'ah khamsaha. Bila orang perempuan itu semayang, 5 waktu dia semayang. Nombor 1, solat. Hari ni orang duk bicara tentang Rabu 13 September lah, apa bala semua. Cerita. Orang duk telefon saya, wartawan duk tanya saya kata saya tak tahu. Saya tak tahu. Kita ni duduk dalam dunia ni anytime boleh dapat bala. Sekarang boleh dapat. Tapi kalau kita ada kabel yang kuat dengan Allah, Allah pelihara kita. Semalam saya sebutlah di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi kan? Malam semalam. Saya sebutlah, kalau kita ada kabel yang kuat dengan Tuhan, Allah pelihara kita. Saya duk tengok video orang sembahyang subuh di Maghribi. Tengah duk sembahyang subuh, tengah duk baca qunut, gempa bumi mai. Tak lari apa. Masjid apa tak runtuh elok. Kabel yang paling kuat ialah solat. Cuma orang Islam ni sentiasa berjaga-jaga. Sebab di akhir zaman ni tuan-tuan, macam-macam benda dia boleh berlaku. Dajjal, dia boleh mengubah cuaca. Dajjal boleh menghantar bom api. Dajjal boleh hantar banjir, kemarau, semua dia boleh buat. Allah izinkan pada dia. Jadi kita sebagai orang Islam nak takut kepada Dajjal? Tak takut. Kalau kita ada iman, kalau kita kuat iman kita, akidah kita, insya-Allah. Satu lagi ialah solat. Cuba tuan-tuan tengok dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Yang datang nak bunuh Nabi ni bukan seorang. Satu Mekah tu dia hantar semua pegawai-pegawai. Ambil komando-komando dia hak paling hebat, pergi kepung rumah Rasulullah. Di kepung rumah Rasulullah tu dengan pagar betih. Bukan dengan pagar batang pisang, bukan dengan pagar dawai kawat, pagar betih. Maksudnya apa? Dengan kaki orang duk keliling.
Kita panggil pagar betis. Keliling rumah Nabi tu dengan betis orang. Hang nak lari mana? Kalau pagar kayu, pagar grill, hang boleh lompat. Ni orang. Hang lompat belah sini, kau rodok belah sana. Ada Nabi gelabah. Nabi tak gelabah. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, tinggal hang sini, ganti tempat aku. Ganti apa ya Rasulullah? Gantikan di tempat tidur aku. Aku dengan Abu Bakar nak hijrah. Keluar. Bila keluar, tu yang kita duk baca waja'alna apa semua. Sampailah tuan-tuan, duduk di dalam gua, sampailah ke Madinah. Apa kekuatan Rasulullah yang macam tu punya hebat? Semayang ni sampai bengkak kaki. Apa kekuatan dia? Kekuatan dia ialah solat itu. Ibadat itu. Sebab ada orang kata, Ustaz, dia memang tak semayang. Kawan saya tu memang tak semayang, tapi hati dia baik. Ada yang kata, Ustaz, kawan saya tu memang tak tutup aurat, tapi hati dia baik. Kawan saya tu memang, Ustaz, dia perangai dia macam tu, tapi hati dia baik, Ustaz. Dia ikhlas, dia jujur. Cuba bagi tahu kita, siapa yang hati paling baik dalam dunia? Manusia yang paling baik hati dalam dunia siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semayang tak? Kalau nak kira hati paling baik tak payah semayang, Nabi tak payah semayang. Dia paling baik hati dia. Paling jujur, paling bersih. Tapi Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kalau nak kira hati baik tak payah buat apa semua, Nabi tak payah buat apa. Nabi baik lah, tak payah semayang lah. Dia dah baik, hati dia baik. Tapi Nabi paling kuat semayang. Nak apa? Nak abang amalan tu yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan itulah kabelnya. Maka awal-awal dalam hadis ni, orang perempuan kalau nak masuk syurga, kabel paling kuat solat. Solat, jaga semayang. Akak-akak tak payah susah hati kalau orang fitnah akak. Semayang tu jaga akak. Akak-akak tak payah susah hati kalau akak sakit. Semayang tu menyembuhkan akak. Sebab tu Allah Ta'ala kata, minta sesuatu dengan solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan Allah dengan jalan sabar, dengan jalan solat. Jadi apa yang berlaku? Semayang dulu. Semayang dulu. Nombor 2. Kata Nabi SAW, wasamat syahraha. Nombor 2, jaga puasa. Yang ni tak payah habaq lah. Isteri kita paling teruk puasa. Balik kerja, dia masak. Tidur lambat, bangkit awal, dia sahur. Dia kemas rumah, dia basuh pinggan, dia pergi pasar Ramadan, dia jaga anak, dia mengandung, dia menyusu. Kena pula mak kita duduk sekali, dia jaga mak. Dia masak. Suami order, Milo ais. Lagi seminit nak bang, Milo ais. Kena pak mertua pula tak larat, holik pula kan. Isteri ni punya teruk puasa, pergi bangun buat holik. Patutlah Allah Ta'ala kata, orang perempuan ni boleh masuk syurga. Nombor 3, wa hafizat farjaha. Menjaga farajnya. Jangan berzina. Yang ni yang saya takut. Baru ni saya tutup mengulu. Dia kata, Ustaz, dalam ceramah Ustaz tolonglah sentuh masalah lah ni Ustaz, bini orang dengan laki orang dengan bini orang. Kami sini banyak aduan Ustaz. Hak kita tangkap dalam hotel, tangkap dalam rumah, laki pergi kerja, jantan lain main masuk dalam rumah. Yang isteri pergi keluar sana, hak isteri orang main masuk dalam rumah laki orang. Macam mana nak masuk syurga ni? Zaman
Tak tahu tuan-tuan. Saya duduk dekat Arekda tu nak makan bihun sup. Balik pada Johor, balik pada Melaka. Duduk situ. Lah tak ada makan bihun sup. Makan 2 suap orang berhenti. Makan 1 suap orang ambil gambar. Lah tak makan kembang gitu bihun. Saya tengok muka pakcik ni depan saya ni. Isteri mana abang? Isteri tak ada. Cerai lah. Lah. Abang umur apa? 70. Cerai. Saya pun tua-tua cerai tak? Isteri dia pergi reunion. Ada? Jumpa dengan bekas pak war dia. Ada? Dia ngongek. Minta cerai 10 kali minta cerai. Saya bagi minta. Mereka pun dating lah apa. Lama jumpa. Isteri muda lagi ke bang? Dia kata isteri saya muda lagi. 50 lebih lagi. 50 lebih tua abang. Dia boleh tinggal. Minta cerai tu. Masya Allah. Zaman sekarang entah ni. Tak bagi reunion, tak sosial. Tak bagi pi, jangan duk pi lah. Kata, nak pi buat aku sekali. Abang tak payah pi, payah abang pi. Tak bagi pi, sosial. Bagi pi, sial pula. Mula-mula sosial, lepas tu sial tu. Ni masalah kita sekarang ni tuan-tuan ni. Nabi kata nak masuk syurga, jaga kemaluan. Jangan duk berzina dengan orang. Yang keempat, taat kepada suami dia. Wa ata'at zawjaha. Dalam 4 ini, mana yang susah? Last. Semayang senang bagi orang perempuan. Daripada tadi tak buka telekung. Daripada rumah pakai, naik masjid sampai lah 8.20 ni. Tak buka. Semayang lagi 9.30, 9.40. Tak buka. Singgah Cakutia pula. Tak buka lagi. 10.30 baru buka telekung. Orang perempuan semayang tak ada apa. Dia duk kejut kita semayang subuh. Puasa bagi orang perempuan. Tadi puasa hari Senin. Taat. Jaga kemaluan. InsyaAllah perempuan tak berzina. Tapi hak nombor 4 dah. Nak taat pada suami dia. Alhamdulillah Ustaz. Oh, saya dengan suami saya taat. Bagus. Saya apa-apa saya jaga laki saya. Saya kat PA jaga laki kat PA. Dia minta makan apa pun kat PA buat. Kat PA tak bagi dia makan kedai. Kat PA tahu semua. Baju dia tu kat PA setrika seminggu Ustaz. Oh, stok. Stokin dia pun kat PA setrika. Tu dia. Pasal suami kat PA tak jadi abang Tesla. Cuba suami kat PA lepas mayang subuh 3 jam sebelum. Mana faham? Tak faham sudah. Kemarin setrika stokin. Hari ni dia setrika belakang abang dia. Dia hambat laki dia dengan setrika. Yang tu masalah. Hak lain tu cantik dah. Main bab nikah 2 ni. Ustazah pun tak boleh terima. Ustazah pun tak setuju. Inilah dia tuan-tuan. Penangan nikah 2. Pasal apa? Pasal hak jadi contoh nikah 2 tu. Hak dicontohkan tak elok semua. Yang jadi contoh menikah 2 tu semua hak tak elok. Hak elok tak dijadikan contoh. Sampai dah melekat dalam jiwa kita. Menikah 2 ni tak bahagia. Sebab terlalu banyak dicontohkan benda hak tak baik. Tu penyakit kita. Kalaulah dicontohkan adilnya. Ambil daripada adil Nabi SAW. Baca hadis Nabi. Macam mana Aisyah duduk dengan Nabi bersama dengan isterinya Saudah. Yang Nabi ni letak kaki atas paha kawan ni seorang, letak atas paha kawan ni seorang, duduk nyembang sama-sama mereka. Saat lagi Aisyah pula pergi ambil roti bagi madu dia makan, madu dia tak mau. Paksa suruh makan, lalah ambil roti pergi tempek kat muka. Kawan ni pun tempek kat muka. Ada dalam hadis tuan-tuan. Mesranya. Tapi benda macam tu tak diceritakan. Yang ceritanya bergaduh. Akhirnya takut nak nikah 2. Baik, kemudian
Dan lagi diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, barang di mana perempuan yang mati ia dalam keadaan redha suami dia, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Apa makna tuan-tuan? Mana-mana perempuan yang mati dalam keadaan suami dia redha pada dia, maka masuklah si perempuan tadi ke dalam syurga. Apa maknanya tuan-tuan? Ada yang kata, Ustaz, memanglah suami tu redha dia menikah lain. Sebab tu masa isteri dia mati, dia kan teriak pun. Dia memang dia nak lelaki bini dia mati, boleh dia menikah lain, tu yang dia redha tu. Oi Mak Ngah, bukan macam tu hadis tu, Mak Ngah faham. Hadis ni faham, perempuan tadi baik, perempuan tadi solehah, perempuan yang mati tadi taat, perempuan yang mati ni tak ada jenis mulut garang, mulut sekali bercakap macam peti ni, makcik peti ni, tak. Sungguh-sungguh isteri yang solehah, suami suka pada dia, suami sayang pada dia, dan dia mati, maka perempuan ini syurga tempat dia. Bukan bila mati tu suami redha. Abang redha dengan hang mati, eloklah hang mati pun, boleh abang baru cari baru. Bukan hak tu. Redha masa jadi isteri tu. Redanya suami tu maknanya redha bahasa Arab. Bahasa kita suka. Suka. Dia suka dengan isteri dia. Bila? Masa beristeri. Tiba-tiba mati isteri dia. Dia suka. Bukan suka isteri dia mati. Suka sebab isteri dia taat, dia sayang sungguhlah pasal dia taat. Maka dengan sebab ketaatan isteri tadi, suami redha pada dia. Maka isteri tadi syurga tempat dia. Dua dah cerita tentang perempuan yang nak masuk kepada syurga. Yang pertama tadi kita sebut, jagalah kepada dia, semayang puasa, faraj suami. Yang kedua, taat kepada suami. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita nak dapat isteri yang macam tu, kita pun kenalah jadi baik. Nabi Muhammad malam-malam dia tak kejut isteri dia. Kita ni kejut isteri, buka pintu, terajang pintu. Pak? Oh, Pak? Pak? Oh, Pak? Tak dengar juga, terajang. Pergi ketuk ke cermin tingkap. Pak? Oi, Pak? Yang bangun jiran. Kenapa Leman? Jiran bangun, tak? Awak hang tak bawa kunci spare? Ada tak Nabi kejutkan isteri dia tidur kalau balik lambat? Nabi tidur depan pintu tau. Macam tu Nabi tidur depan pintu. Isteri Nabi Aisyah bangun, tengok suami tak ada, buka pintu, cari Rasulullah, tengok Rasulullah duduk depan pintu. Allah, tuan-tuan, kita kalau tak buka pintu ke, terajang, pecah pintu tu, besok repair lain tak apa. Tiba-tiba kita nak suruh isteri kita taat pada kita. Jauh daripada perbuatan Nabi. Nabi Muhammad panggil Siti Aisyah dengan apa? Ya Aish. Ya Aish. Dia panggil dengan panggilan yang menggembirakan. Ya Aish. Ya Uwaish. Ya Humaira. Panggilan tu menggembirakan. Nabi adalah orang yang jujur, dan panggilan dia adalah jujur yang menyeronokkan isteri dia. Humaira, perempuan yang pipi dia merah. Humaira. Kita pun jujur dengan isteri kita, tapi jujur menyakitkan. Woi Bam, Kak Bam, Bam, nampak tak? Konon-kononnya manja. Hai Bam. Nak sebut tembam. Isteri sakit hati tak? Sakit. Isteri tu mengandung, bulat, panggil mak buyung.
Pi kat mak buyung. Dia jadi buyung tu pasal abang duk siram air dalam dia. Boleh tak panggil panggilan yang lebih baik daripada mak buyung? Di pejabat, kawan-kawan panggil mak buyung. Duk di sekolah, cikgu besar panggil dia mak buyung. Balik rumah, laki dia pun panggil mak buyung. Betul tak macam buyung? Memanglah betul, tapi panggilan tu menyakitkan hati isteri awak. Kenapa awak tak jadi macam Rasulullah? Memanggil panggilan yang menggembirakan dia. Dan Nabi SAW bersabda, sebaik-baik laki-laki daripada umatku itu yang terlebih baik, yaitu mereka yang lebih baik bagi segala perempuan mereka itu. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik laki-laki itu siapa? Yang terlebih baik bagi segala perempuan. Masya Allah. Hari ni kita nak tunjuk kita baik je nak. Saya nak tunjuk saya baik ke kepiah. Pakai kepiah. Pasal setengah orang kata kepiah ni lambang baik. Ada. Tapi berapa banyak hak kepiah ni dia pakai sebab dia nak mengaburi orang lain. Dia masak nasi kelepot buah wine pakai kepiah, orang kata halal. Dia nak kutip derma pakai kepiah, pi rumah orang minta derma. Padahal bukan Islam, mengucap pun tak. Tapi nak berlakon kata Islam, pakai kepiah. Saya pi ke Oxford. Habis saya program 2 hari di Oxford tu, saya kata malam ni tak ada program dah, saya nak jalan-jalan boleh tak? Mereka pun bawa saya berjalan. Saya tengok ramainya perempuan duduk tepi jalan, duduk berjalan pakai tudung, pakai jubah, duduk minta derma, minta sedekah, duduk bersidai tepi-tepi jalan. Saya kata, pokok ni main mana? Ingatkan di Malaysia aku tak derma, sini pun ada. Kawan saya kata, mereka tu bukan Islam. Gypsy. Tudung macam kita, jubah macam kita, tapi tak Islam. Yang ni yang duk burukkan imej Islam. Pakaian macam orang Islam, tapi tak Islam. Kerja dia hambat kita minta duit. Kita duk makan, dia hambat kita dalam kereta, dia hambat kita keluar hotel, dia hambat kita, pegang kita, tarik kita pun naik gerun. Jadi orang akan anggap, loh apa yang teruk sangat Islam. Nak nampak baik tuan-tuan, lagi senang pakai jubah. Orang pun lelaki pakai jubah, clear, baik. Tapi pakaian itu, Nabi tak kata pun lambang baik. Nak tengok pada baik, Nabi sebut apa? Khairukum khairukum li ahlihi. Tengok dia dengan isteri dia. Macam mana dia layan isteri dia? Kalau isteri dia kata baik, baiklah suami dia. Tak pakai kepiah pun. Tapi baik dengan isteri dia. Kita tuan-tuan pakai kepiah, sepak isteri menggelongsor masuk buah katil. Gugur. Isteri mengandung, dia sepak perut. Gugur. Tu lepas. Jangan kita mudah sangat kata kita baik. Nak tengok baik tak baik, tanya isteri dia. Kak Nak, Abang Bidin baik tak? Sudah. Bunyi tu pun. Boleh Ustaz daripada tak ada. Boleh gagah. Boleh gagah dia kata Ustaz. Tahu nak kata apa Ustaz, dah jodoh terima. Ni semua jawapan tak bagus. Macam mana Abang Bidin Kak Nak? Tahu Ustaz nak kata apa, dah menikah dengan dia. Kak Nak kan bahagia apa? Anak dah 8. Tu dia. Tak bahagia pun 8 tau. Mau bahagia 18. Jadi abang-abang, balik sekali lagi tanya kat isteri, Mah bahagia dengan abang?
Mah seronok nikah dengan abang. Tanya. Mak mertua, pak mertua tanya menantu. Sabariah, macam mana lelaki hang dengan hang layan hang elok? Kalau tak elok, bapa nak ajar dia. Tanya menantu, Din, macam mana dengan isteri hang layan dia elok? Kalau dia tak layan, aku nak nasihat hang. Aku nak nasihat anak. Kita sebagai mak bapak tak lepas. Didik anak kita jadi orang baik, didik menantu kita jadi orang baik. Berapa banyak yang lepas-lepas menikah, anak dia menantu bawa ambil PKL, tak tanya apa tak. Semayang tak, makan cukup tak, puasa tak, baca Quran tak, tak lepas gitu tak. Jadi akak-akak nak tengok suami yang bagus ialah suami yang baik dengan akak. Maka akak-akak janganlah sia-siakan suami macam itu. Nafkah cukup, tak pernah angkat tangan, kaki yang patah lagi, tengking pun tak pernah, jerekah pun tak pernah. Diam aja. Akak-akak beletih pun suami akak diam aja. Kena jerit kuat sikit baru menjawab, pekak rupa dia. Langsung tak menjawab, diamlah. Akak-akak tak jumpa lah lelaki macam ni. Kalau dia mati kau nafkah cukup, makan cukup, nak apa pun dia buat. Tiba-tiba akak-akak sia-siakan dia. Akak tinggikan suara pada dia. Dia panggil tidur tak nak. Dia ajak balik kampung tak mau. Dia suruh masak tak mau. Kita marah dia balik, silap beli barang, marah balik, malukan dia. Mana nak cari macam hak Nabi kata ni? Dan kata Nabi, dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu, yang terlebih baik bagi mereka itu akan suami mereka. Dan perempuan yang paling baik ialah perempuan yang taat kepada suami dia. Abang-abang, kalau kita dapat isteri macam ni, jaga elok-elok. Ini perhiasan dunia. Yang Nabi sebut dalam hadis, lebih bagus daripada segala perhiasan dalam dunia. Al-mar'atus salihah. Kalau dapat isteri macam ni, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, bahagia abang-abang. Nabi kata ada beberapa benda yang membahagiakan. Pertama, isteri salihah. Kedua, kenderaan yang bagus. Yang ketiga, rumah yang luas. Siapa yang dapat tiga ni, seolah-olah dia dapat dunia. Satu, isteri yang solehah. Dua, kenderaan yang bagus. Tiga, rumah yang luas. Dapat tiga benda ni, bahagia dah. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap siang dan malam, pahala 1000 syahid yang mati mereka itu dalam perang fi sabilillah. Hal keadaannya itu kerana mereka sabar kerana Allah Subhanahu wa taala. 1000 tu apa tuan? Balik kaji tengok. 1000 kali 1000 tu apa? Pahala orang yang mati syahid boleh dapat pada perempuan yang taat kepada suami dia. Allahu Akbar. Tak payah nak duduk susah hatilah macam mana ustaz, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Macam mana saya nak dapat pahala syuhada ustaz? Oi, akak jadi isteri yang taat, dah dapat pahala syuhada. Nanti di hari kiamat duduk dengan para syahid. Sebab tu saya kata tadi, akak berkahwin lagi senang, lagi bagus daripada tak berkahwin. Pergi kahwin, macam-macam pahala boleh dapat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan yang soleh terlebih baik daripada lelaki yang soleh. Kenapa ustaz? Hang tanya apa saya apa? Perempuan semayang, saya semayang.
Saya soleh, mereka solehah. Pasal apa mereka lebih pada saya? Apa ada dalam perut abang? Perut apa ada pula? Ada usus, ada perut. Tadi petang makan durian, ada durian. Cuba tengok dalam perut isteri abang. Dia mengandung 9 bulan. Anak abang berapa? 6 orang. 6 tahun mengandung. 9 bulan, 9 bulan, 9 bulan, lebih kurang 6 tahun, lebih kurang lah. Setahun tu duduk bawa perut. Dia semayang. Daripada ringan, wahnan ala wahnin. Daripada ringan jadi susah, jadi berat atas berat. Dia tetap semayang. Abang tak pernah mengandung. Abang nak kata, abang lebih bagus daripada dia. Abang tahu tak orang perempuan bila main segugut, tegak tak boleh, berdiri tak boleh, duduk sakit, tidur sakit, ambil Panadol telan sepapan, lagi sakit. Minum air hangat, telan minyak tu, buh minyak ni, senggugut. Tapi bila abang balik kerja, dia merangkak pergi masak. Laki aku lapar, tapi dia senggugut. Tadi hari Sabtu lepas, ada satu mak bawa anak dia. Sabtu lepas, 17 bas melawat saya. Melawat sekolah saya. 17 buah bas. 2 van. Macam-macam orang tanya petua. Saya ni jawab petua. Sebab tu saya, masa saya sakit dulu, saya seronok kan. Bukan seronok sebab saya sakit. Seronok sebab banyak benda saya dapat lepas saya sakit. Waktu saya sakit. Antaranya ialah petua. Petua orang hanyut. Petua orang tenggelam, tak jumpa. Petua hilang budak. Satu datang mak-mak ni, dia kata, Ustaz, anak saya ni senggugut. Ustaz boleh tak bagi petua dia, Ustaz? Nikah tak, bagi nikah lega. InsyaAllah. Makcik tu kata pula, kau menikah pun tak lega. Kalau gitu, ambil air janggut suami. Ambil air hangat, rendam. Bagi dia minum. InsyaAllah. Suami kau tak ada air janggut. Tak boleh kata apa. Carilah janggut. Ni, hebat janggut ni. Petua dia. Betul ke tak? Saya cuba buat. Anak saya pun gugut nak darah saya. Saya kata kat mak dia, awak main gelas. Berisi air hangat. Saya tak cerita, saya rendam janggut saya. No, air yang pi lah. Minum lega. Lama lepas tu baru mak dia habaq. Tu ayah janggut ayah hang. Lah kalau senggugut dia diam. Dia tak mau minum janggut, dia kata. Janggut ayah. Ayah shampoo janggut ayah. Main-main tadi. Allah tuan-tuan, subhanallah, masya Allah. Tu petua. Jangan kata pula hadis tak ada Ustaz. Memang tuan. Saya kata petua. Macam-macam petua tuan-tuan. Ada saya buat, saya cuba. Saya nak cerita apa? Senggugut. 8 hari, 4 hari, 3 hari. Allah, sakit duk dia. Tapi pejabat pi. Kerja buat. Sak-sak salin. Lepas senggugut tu keluar. Allah, sak-sak masuk jamban, tukang. Pernah tak kita rasa senggugut? Tak pernah. Duk diam-diam. Tu pun hang nak kata, hang petikai mereka lebih daripada kita. Yang hak dalam hadis sebut, mana-mana perempuan yang sakit haid dia, menghapuskan dosa dia. Kita tak ada haid, bila nak hapus dosa? Anak dara kita sampai isteri kita main haid, Allah hapus dosa mereka. Tiba-tiba kita kata kita lebih daripada mereka. Oh, dok. Sebab tu akak-akak orang jangan duduk kecil hati. Main haid tak boleh masuk masjid. Main haid tak boleh semayang. Sabar. Allah nak naik darjat. Allah nak hapus dosa dengan haid kita.
Ada tuan-tuan yang buat main isteri dia, buat main ayak. Ustaz tolong jampi. Kenapa? Isteri saya. Haid dia 15 hari. Lah. Ada? Ustaz tolong jampi bagi pendek sikit. Astaghfirullahaladzim. Kita tanya awaknya 15 hari awaknya. Lama tunggu saya lama. Tak masa bertunang hari tu hang tak tanya ke haid berapa hari? Boleh tak tanya ustaz? Kita tak tanyalah mak kita lah. Ni makcik nak tanyalah cik main bulan berapa hari? 15 makcik. 15. Tak apa, kan salam. Lah hang dah terima dia sebagai isteri, dia 15 ke, dia 14 kena terima lah, nak kata apa? Tak ustaz boleh doa bagi pendek ustaz. Tak apa, tunggu dia umur 50 tu. Tiap-tiap hari dia bersih, hang sabar lah ustaz. Allahu Akbar, subhanallah. Baik. Kita nak kata kita lebih daripada mereka tang mana tuan-tuan. Mereka dengan tidur tak cukup, duk bela anak menyusu. Mana ada lena cukup. Waktu mengandung boleh lena. Waktu beranak kecil tak boleh lena dah. Tengah malam bangkit, tengah malam menyusu, tengah malam tukar lampin. Kita agak-agak anak teriak, kita duduk kat luar, tidur depan TV. Biar mak dia mengadap. Kita duduk depan TV pun anak kita duduk teriak lagi pukul 3. Apa lagi? Tu cara tu. Dia ambil anak dia hak 3 bulan tu, dia pergi kat depan jam. Hang tengok ada pukul berapa ni? Tu hak keluar dalam gambar ni. Dia ambil anak dia tu, pisau kat jam. Hantar dak pukul berapa duk teriak. Manalah budak tu tahu bengong weh. La ilaha illallah. Ada tak isteri buat lagu tu? Tak ada. Besok pergi kerja. Tidur tak cukup. Sebab tu Nabi kata, perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Cuma mereka tak boleh jadi imam. Tak boleh nak jadi wali. Jangan kita nampak pula Kak Nak, oh, Kak Nak ni baik sungguh lah. Anak 14 orang. Duk jaga anak soleh sungguh lah. Main jadi imam kami Kak Nak, oh itu sah lah. Yang tu hukum. Tapi daripada segi afdal, daripada segi kemuliaan, kita kadang-kadang bila nak hajat, bawa ayat ke apa ke, minta ustaz baca doa. Minta tu imam baca doa. Kenapa tak jumpa orang perempuan? Depa tu lagi bagus. Di sekolah saya tu, Ustazah Aziziah, sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk baca Quran. Umur 78. Sejak daripada pencen sampai sekarang 23 tahun dah. Sehari 10 juzuk. 3 hari khatam. Sampai sekarang. Pergilah jumpa dia. Doa dia. Dia kan berjalan mana lah. Duduk di pondok. Baca Quran. Duduk di pondok baca Quran. TV tak tengok. TikTok tak ada. Facebook tak ada. Ngumpat tak. Saya ni nak main sini tengok Facebook dulu. Tak mana mustajab saya no. Pergi jumpa dia. Di sekolah saya ada opah cik. Umur 84. Anak sebelah. Tinggi ni. Tinggi ni orang dia. Anak sebelah. Dia tulis Quran dengan tangan dia. 30 juzuk dia tulis. Dan dia baca pakai Quran tu. Puasa tiap-tiap hari. TV pun tak ada. TikTok pun tak ada. Handphone pun tak ada. Tok-tik pun tak ada. Tak ada apa nak makan, puasa. Ada apa nak makan, makan buka. Kami duduk di pondok senang. Tak ada apa nak makan ni, kita puasa. Puasa lah. Puasa. Pukul 12, orang main hantar makanan pula ada. Allah malaka sumna, wabika amanna. Terus buka puasa. Tak mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, orang perempuan, pergilah minta kat mereka.
Upah sikit kepala lah, doktor pun tak tahu sikit kepala terbelah mana atau apa masalah, upah jampi dah sikit, tepuk-tepuk sikit upah minta kat dia. Tapi yang selalu kita jumpa ni, laki-laki pun kan saya kata laki-laki tak bagus. Bagus. Saya yang tak bagus. Pi jumpa orang hak saya jumpa hak bagus-bagus ni. Yang tiap-tiap hari sebelum subuh baca Quran. Setengah jam sebelum subuh baca Quran. Lepas subuh baca Quran sampai naik matahari. Ni dia nama soleh. Solehah. Pi minta. Setengah daripada kita soleh. Lepas subuh tidur. Lena. Pukul 9 baru jaga. Jadi biuk Zat. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Bermula dunia itu sekaliannya adalah kesukaan. Dan sebaik-baik kesukaan itu ialah perempuan yang soleh. Ad-dunya ummata'. Ad-dunya mata'un. Dunia itu ialah kesukaan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik kesukaan ialah perempuan yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Kata Nabi, bermula dunia ini, ad-dunya mata'. Dunia ni seronok. Seronok tuan-tuan. Tengok orang berebut bola pun seronok. Kita ni tengok orang berebut bola pun seronok. Seri pun seronok lah. Kalah tak seronok. Tengok orang bercakap pun seronok. Aku seronok tengok dia bercakap. Tu kata dunia. Tambah-tambah pula menang pilihan raya. Lagi seronok. Seronok saja. Pergi supermarket seronok. Tengok lampu kedai Tom Yam pun seronok. Meriah lah. Tengok lampu lit-lap pun seronok. Tengok di langit ada bintang. Tengok di laut ada mutiara. Tengok di gunung ada hijauan. Tengok di sawah bendang ada ketenangan. Tengok pada binatang ada kehebatan Allah. Semuanya keseronokan. Tetapi kata Nabi, dalam banyak-banyak keseronokan tadi, yang tak boleh lawan ialah al-mar'atus solehah. Perempuan yang solehah. Macam mana yang dikatakan perempuan yang solehah? Macam mana yang dikatakan sebagai perempuan yang solehah? Ini dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Hari ini orang menggambarkan perempuan itu sebagai suatu tarikan. Nak letak bagi laku barang, iklan perempuan. Nak bagi laku filem, letak perempuan. Nak letak bagi seronok konsert, boh perempuan. Perempuan tu pula lagi seksi, lagi orang suka, lagi ketat, lagi bagus. Lagi menjolok mata, lagi bagus. Dia nak ubah yang Nabi sebut. Perempuan yang solehah, sebaik-baik perhiasan. Maka ditonjolkan ke mana-mana pun sekarang, ialah keseksian. Yang ditonjolkan ialah kulit yang gebu, rambut yang ikal, badan yang ramping. Maka menjadilah igawan orang perempuan. Tak suka gemuk, takut gemuk, maka sanggup berhabis-habis untuk nampak cantik. Ada yang betulkan hidung, ada yang betulkan dagu, ada yang buang yang lebih-lebih, yang kendor-kendor, ada yang naikkan kening, ada yang tegangkan kulit. Sebab dia kata cantik, tapi dia tak buat yang Nabi sebut. Yang paling cantik ialah yang soleh. Jom kita didik isteri kita jadi perempuan solehah. Didik anak-anak kita jadi perempuan solehah.
Dan akak-akak pun bentuk diri akak-akak jadi solehah. Okey Ustaz. Solehah tu apa Ustaz? Tuan-tuan, nak tengok definisi, nak tengok makna yang paling tepat, yang terbaik daripada Nabi SAW. Bila kita tanya ni apa makna dia, Nabi kata apa? Yang Nabi kata itulah yang tepat. Penilaian daripada Rasul, apa khabar daripada Rasul, itulah yang terbaik. Telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah. Kata dia apa? Tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin, kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya, daripada isteri yang solehah. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. Itu hadis. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ma istafadal mu'min, tidak memberi faedah kepada orang beriman. Selepas daripada ba'da taqwallahi khaira, selepas daripada bertakwa kepada Allah, lahu min zaujatin salihatin, melainkan diberikan kepada dia kebajikan daripadanya mendapat isteri yang solehah. Nombor satu, apa dia benda yang paling besar sekali nikmat dalam dunia ni, yang benda lain tak ada faedah dah? Takwa. Benda lain tak boleh lawan takwa. Siapa yang dapat takwa, Masya Allah. Siapa yang dapat jadikan diri dia bertakwa, Subhanallah, Masya Allah. Apa dia takwa? Kita bincang dah. Selalu takwa. Bincang dah takwa. Kenapa kamu tak makan babi? Allah haram. Kenapa kamu tak ambil riba? Allah haramkan. Itu jawapan dia. Allah haramkan, Allah haramkan, Allah haramkan. Tak ada benda lain. Dia tak ada nak kona, tak ada. Allah tak bagi, aku tak mau. Allah bagi, aku buat. Itu takwa. Takwa tu rindu pada Allah, cinta pada Allah, taat pada Allah, takut pada Allah, cinta pada Allah, ingat pada Allah, mengharap pada Allah. Itu takwa. Selepas takwa apa? Ni dia. Min zaujatin salihah, ialah mendapat isteri yang solehah. Tuan-tuan dapat kereta GTR, tak ada faedah nak banding dengan isteri solehah. Tuan-tuan dapat RZ, bangga diusung RZ tu. Tak boleh tuan-tuan nak bangga dapat isteri solehah. Tuan-tuan nak bangga dapat isteri ratu cantik Nigeria, tak boleh nak bangga dengan dapat isteri yang solehah. Sebab apa? Sebab dia kata, pertama, maka menyuruh oleh suaminya akan dia, niscaya mengikut perempuan itu akan dia. Apa dia solehah? Tadi saya sebut. Tengok apa kata Nabi makna solehah. Solehah makna dia amraha ata'athu. Nombor satu. Apa ciri perempuan soleh? Bila kamu perintah, dia taat. Bila suami perintah, isteri taat. Walaupun benda tu kecil. Ni udang. Kamu masak lemak kuning nanti balik kerja abang makan. Baik abang. Siap. Siap. Balik suami dia masak merah, masak cili. Mana dia masak lemak? Abang, kurangkanlah kolesterol tadi. Awak tu kan kolesterol. Kan abang teringin nak makan masak lemak. Itu pun jaga. Berapa ramai, bukan setakat tak masak, bukan setakat tak masak kuning, masak pun tidak.
Tu nak kata solehah. Bayangkan tuan-tuan dalam bab-bab yang lain punya taat pada suami dia. Maka ciri perempuan yang pertama yang solehah, taat kepada suami dia. Tak bantah. Berapa ramai yang fail? Fail. Bukan setakat fail, dia fail kan pula. Fail satu, file satu. File kan pencemaran, perceraian, tuntut penceraian. Kenapa kamu minta cerai? Suami saya kahwin lain. Saya tak setuju. Bukankah suami awak mampu? Itu kata dia. Saya tak sanggup berkongsi. Full stop. Wah. Tiba-tiba doa, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Sekarang ni tuan-tuan, yang mana tak setuju menikah dua, direct dia balon. Live dalam TV, live dalam radio, live dalam TikTok. Bukan setakat dia kutuk lelaki dia kutuk perempuan. Dia kutuk hukum. Tak adil dan sebagainya. Jauh daripada soleh. Dua. Dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyukakan ia akan suaminya. Wa in nazara ilaiha sarrathu. Ciri yang kedua, isteri solehah. Bila suami tengok dia, suami rasa gembira. Dengan cantiknya, dengan solehnya, dengan pakaian yang cantik, senyumannya, seri muka dia, walaupun beruban, kadang rambut macam puaka ni rapi, tak apa, dah ubat nak kata apa. Laki hang pun berubat, tapi bubuhlah minyak, sikat, buh tocang, dah lah rambut tu merebang, putih pula. Buka-buka pintu kau 12 malam, nak masuk tak masuk, nak masuk tak masuk laki ni. Lah bini aku kan siapa? Jaga badan tu. Balik buka sejarah Khadijah waktu mati umur berapa? Tapi rupa parah dia macam mana? Balik kita buka tentang isteri-isteri Nabi SAW. Bagaimana mereka mencari jalan menyukakan Rasulullah. Dengan pakaian mereka, dengan masakan mereka, dengan rupa parah mereka, dengan wangian mereka. Jadi akak-akak kalau nak jadi solehah, jaga benda ni. Dan abang-abang pun kalau nak isteri abang-abang solehah, nombor 2, pilah beli kat mereka. Baju tak nak beli, minyak wangi tak nak beli, pergi curi hak masjid punya, hak doktor tu. Ada 20 botol tu. Dia buat-buat raba-raba, ngap satu bola pokek balik. Lepas tu bagi kat isteri dia, tak ada apa nak bagi kat anak. Hang curi hak minyak atar tu buat apa? Pilah beli hak wangi sikit, cadar beli lain. Cadar dah 6 tahun tak tukar. Tidur tu gatal. Pilah beli tilam hak elok, langsir yang lawa, kapet yang elok, baju yang elok, sikat yang elok, minyak yang elok. Yang tuan-tuan tu beli minyak bijan tu pasal apa? Bola rambut dia pula lah. Kita nak isteri kita ni, kita pandang dia, kita suka. Kita lah yang kena bagi duit kat dia, pergi jaga. Ni tak pernah jaga. Kemudian kita nak dia tu lawa. 3. Dan apabila bersumpah ia atasnya, nescaya ia memberikan kebajikan kepada dia. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Hari ini manusia kalau bersumpah macam-macam. Kadang-kadang buat love, mini. Kadang-kadang belaga macam tu. Janji. Sehidup semati dengan abang. Janji. Itu sumpah kononnya. Jangan cari orang lain tahu. Jangan curang tahu. Janji. Orang perempuan yang soleh, dia pegang janji.
Tuan-tuan tu tengok yang berpisah waktu perang dunia kedua. Menikah. Lepas menikah, perang. Laki dia masuk askar. Laki dia kata, tunggu abang tau. Nanti habis perang abang balik. Dia tunggu laki dia. 50 tahun lebih, 60 tahun tunggu. Laki tak balik. Kawan-kawan kata, sudahlah, pergi menikah lain lah. Laki hang mati dah kot. Selepas berapa puluh tahun laki dia balik, siap nikah lain anak cucu dah. Perempuan tu punya teriak lah, sedih lah, aku duk tunggu hang 70 tahun. Hang balik lah. Saya duk tengok, terus Allah makcik, oh tok, oh, hang buang masa 60 tahun, 70 tahun. Tapi nak kata apa, setia. Setia janji tu. Tak. Saya tetap tunggu abang saya balik. Yang abang tu pergi perang di Korea, tu pergi nikah orang Korea. Lupa dah isteri dia. Duduk kat Jepun. Bayangkan Kak Lehau duduk tunggu 70 tahun. Balik-balik tua dah laki kita tu. Umur 90 dah. Bercicit dah. Pengorbanan selama ni apa? Sebab tu abang-abang, bila kita dapat isteri kita, seorang yang taat pada kita, yang pegang teguh pada janji, jangan sia-siakan janji dengan isteri kita. Dia dah janji, dia janji. Tiba-tiba abang khianati dia. Abanglah yang jahat, bukan isteri yang jahat. Abang janji, hang seorang je isteri abang sampai bila-bila. Dah. Yang duk janji tu siapa? Tiba-tiba gatai nak nikah lain. Tak mengamuk hamba Allah tu. Pegang. Tapi kalau ada jodoh, nak kata apa? Ada tapi tu yang masalah tu. Janji tu bagus dah. Abang tak cari lain lah. Tapi kalau Allah tentukan, tak boleh kata apalah. Tapi itu masalah juga. Dan yang terakhir, yang dikatakan isteri solehah tu apa? Dan jika gaib suami daripadanya, nescaya memeliharakan ia daripada dirinya dan harta suaminya. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Bila suami tak ada, dia jaga diri dia dan dia jaga harta suami dia. Inilah 4 ciri wanita solehah. Bila disuruh taat, bila dipandang menggembirakan suami. Bila berjanji, dia pegang pada janji. Bila suami tak ada, dia jaga diri dan dia jaga harta suami dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat yang 2 ni, nombor 1 takwa, nombor 1 dapat isteri solehah. Tak ada lagi benda lain yang lebih baik dalam dunia melainkan 2 perkara ini. 1 takwa dan 1 lagi isteri yang solehah. Jom kita bentuk diri kita jadi orang bertakwa dan kita didik isteri kita menjadi isteri solehah. Mudah-mudahan kita beroleh syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.